lagi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sudah pasti aku akan uji dalam hidup kamu dengan beberapa ujian. Ini ujian dalam hidup kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walanabluwannakum. Kalimah tu kalimah yang menunjukkan sudah pasti, taukid Allah sebut. Memang kamu kena ujian ini dalam hidup kamu. Ujian apa dia? Ada lebih kurang 5 Allah Subhanahu Wa Taala sebut ujian. Yang pertama al-khauf, rasa takut. Takut ni ujian dalam hidup. Takut kalau kita tidak ada pasangan hidup. Takut kalau kita dapat pasangan tak dapat zuriat. Kemudian takut kalau dapat zuriat membesar anak-anak kita dalam keadaan tidak sempurna. Ini rasa takut. Takut ni sentiasa ada. Tiap orang ni ada rasa takut. Bila kita berkejaya, takut. Takut kena tukar jawatan. Kena tak naik kedudukan. Takut. Bila kita kerja, takut. Kita buat apa pun dalam hidup kita ni ada perasaan ujian ketakutan. Takut tu ada datang ujian takut. Biasanya manusia ni dalam hidup dia diuji dengan ujian takut ni. Kadang-kadang manusia ni jadi lupa pada Allah. Kena ujian takut. Bila takut, dia buat benda yang syirik. Misal contohnya, dia buat apa dia? Cari tangkal-tangkal azimat-azimat. Dia kalau tak ada kekuatan agama. Islam ajar dalam hidup kamu diuji dengan ujian takut. Takut ni ujian dalam hidup kamu. Takut kita ni, takut musim-musim sekarang ni kalau naik kapal terbang, takut dengan apa dia, dengan musim angin, kemudian hujan lebat dan sebagainya. Takut hilang dengan kapal-kapal terbang dipanggil. Takut kita. Bila kita naik kapal terbang, takut. Naik kereta, takut. Parahan sekian duduk dalam rumah, takut. Kan takut. Orang tanya, takut apa? Takut hantu maklimah balik ke rumah dipanggil. Takut juga dalam hidup kita ni. Rasa takut tu sentiasa ada. Menyorok bawah katil seorang-seorang. Terkelip-kelip dia ni. Nak gambarkan tentang rasa takut. Takut tu sepanjang masa ada. Ujian Allah jadikan. Manusia bila takut, kalau manusia tak sabar, dia buat benda yang syirik terus. Dia buat benda yang khurafat. Dia buat benda yang dia boleh bergantung. Yang menyebabkan dia jadi berani. Yang ni yang menyebabkan ramai mana orang yang tak sabar, dia cari benda-benda yang tak sepatutnya. Yang menyebabkan dia takut kalau tak naik kedudukan, dia cari tok bomo. Akhirnya kena kerat 18 misal contohnya. Bila dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, kerana takutlah. Takut dalam hidup ni ujian. Orang politik dia rasa takut kalau kehilangan undi dalam hidup dia. Orang yang terlibat dengan apa dia terlibat dalam hidup ni, banyak ujian di antara ujian yang pertama ujian takut. Yang kedua, Allah jadikan ujian wal ju', rasa lapar. Allah sebut demikian. Rasa lapar ni manusia hilang kawalan. Bila kita lapar, kalau kita tak sabar, kita tak terkawal. Tak terkawal terus dalam hidup kita. Lapar terhadap makanan. Lapar ni kita terhadap makanan. Pergi ke kedai makan, kita tengok saja makanan. Dah mulalah kita nak ambil yang tu, nak ambil yang ni. Ambil penuh, menimbulnya makanan. Bila kita duduk makan, tak ada pun nak makan semua tu. Kadang-kadang makan sikit je. Kita beria nak makan, cari kedai yang banyak makanan. Cari pusing tempat jual makanan tu. Cari, ambil nasi. Kemudian akhirnya letak telur mata kebau je sebiji. Lepas tu letak kicap. Itu je yang kita cari. Makanan bertimbun. Rasa lapar tadi menjadikan diri tamak. Dia panggil. Dia akan jadi tamak. Saya biasa buat contoh kita ni. Bila kita lapar. Bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Ramadan. Lapar. Masuk bazar Ramadan tu. Tengok yang tu nak beli. Tengok yang ni nak beli. Kalau boleh yang meniaga-meniaga tu pun kita nak beli. Nak sebutnya laparnya. Geramnya kita nak beli makanan. Bila kita balik makan makanan tersebut, tak habis-habis pun. Ramai mana orang yang membazir. Bertan-tan makanan yang dibazirkan dalam bulan Ramadan. Punca apa dia? Punca kelaparan. Manusia laparlah, manusia makan rasuah. Bila kita lapar, kita mula makan rasuah. Ambil, buat klaim palsu. Kerana lapar, rasa tak cukup. Bila rasa tak cukup, manusia ni buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah manusia yang lapar. Bila kita lapar, begitu jadinya. Islam sebut, kamu kena sabar bila kamu lapar. Wal ju', ujian kelaparan. 2. Yang 3, ujian dalam hidup. Wa naqsim minal amwal.
dikurangkan harta benda kamu. Sekarang ni kita rasa sangat duit sama nilai. Duit ni nilai sama. Pergi ke Singapura, tukar duit kita, jatuh nilai duit kita. Kita pergi ke Thailand, jatuh nilai duit kita. Duit yang sebanyak tu, katakanlah kita ada duit 10,000. Pergi ke Thailand, tukar duit Thailand. Kita dapat berapa? Lebih kurang 7,000. 7,000 je kita ni. Maknanya dah hilang 3,000 duit. Kita pergi kat sana, cari barang, tak jumpa. Balik semula. Tukar balik duit kita tadi. Tukar kepada duit ringgit balik. Dapat 6,000. Kurang lagi. Nak sebutnya, wa naqsim minal amwal. Dikurangkan harta benda dalam hidup kami. Ini ujian dalam hidup. Wa naqsim minal amwal. Allah jadikan ujian. Duit kita dah jadi hilang nilai. Harta benda dah semakin susut dalam hidup kami. Satu. Yang kedua, ulama-ulama kata wa naqsim minal amwal ni termasuk kamu ni tak dapat membeli makanan. Kamu tak dapat yang disebut dengan kamu duit ada tapi kamu tak boleh nak beli makanan. Maksudnya Allah dah mula tarik kesihatan kamu. Allah jadikan kesihatan kamu tak lagi dalam keadaan yang kamu sihat sepanjang masa. Duit kita ada tapi nak beli daging tak boleh kerana darah tinggi, disebut demikian. Habis nak beli gula lagi tak boleh, kencing manis. Kaki tu nak kena potong, disebut demikian. Kemudian nak apa dia? Dalam hidup kita ni nak beli makanan-makanan seafood tak boleh. Duit ada kerana gaut, disebut demikian. Tak boleh juga dalam hidup kita. Habis apa benda yang boleh kita belinya? Kulit roti bagi. Kulit roti je boleh beli. Duit banyak tapi tak boleh nak buat apa dah. Wa naqsim minal amwal dipanggil. Dikurangkan harta benda. Ramai mana orang demikian. Harta benda ada tapi dia jadi tak ada nilai terhadap harta benda dia. Wal anfusi, yang keempat, Allah jadikan ujian dalam hidup kamu ni, dimatikan orang yang kamu sayang. Kita tengah sayang pada isteri kita, Allah matikan isteri kita. Tengah-tengah kita sayang pada suami kita, Allah matikan suami kita. Wal anfusi, bila mati ni Allah nak tengok sabar tak sabar. Kita tengah-tengah sayang, na'udzubillah min zalik, pada anak-anak kita. Tiba-tiba Allah matikan anak kesayangan kita. Kita tengah sayang pada siapa yang kita sayang ni, Allah matikan orang yang kita sayang. Wal anfusi, dimatikan orang yang kita sayang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kemudian was-samarat, diuji dengan ujian yang kelima, di mana dikurangkan buah-buahan dalam hidup kami. Buah-buahan ni ulama-ulama kata sama ada buah-buah semakin tak ada, semakin tak bermusim. Buah-buah ni keluar tak bermusim. Ataupun kamu dalam keadaan kamu, kalau kamu tanam tanaman pun tak berbuah dah. Buah-buah pun dah semakin tak ada. Ataupun dalam tafsiran yang lainnya, ialah kamu semakin hilang yang disebut dengan, yang dinamakan dengan overtime dalam hidup kamu. Semakin tak ada dah, semakin kurang, yang dinamakan dengan side income dalam hidup kita ni, pendapatan sampingan dalam hidup kita ni, was-samarat, buah-buahan. Lalu Allah kata pada dia, wabasyiris sabirin, kabar gembiralah orang yang boleh hidup dia bertahan dengan kesabaran. Ini melatih kesabaran ini memerlukan kekuatan dalaman seseorang. Kena latih lah. Start daripada hari ni kita mula belajar ni, latih pada diri kita dalam hidup kita, bertahan dengan agama. Bertahan dengan agama. Bila kita sebut dengan kita ni Islam, kita akan diuji oleh Allah dengan ujian yang banyak. Tak ada orang yang dia sebut Islam dia tidak diuji oleh Allah. Maka bila kita Islam, kita akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian ni kita kena bertahan dengan kesabaran dalam kehidupan kita.